puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mana ni tak jumpa? May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani wa shrah bi sadri wa sta'mil bihi jasadi bi hawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam ni kita sambung
apa nama, Kifayatul Muhtadi. Muka surat 116 Jawi. Rumi 148 membicarakan tentang salat istisqa. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, adapun bermula sembahyang minta hujan. Setelah selesai sembahyang gerhana, sembahyang minta hujan, itu pun sunat yang muakkadah. Sembahyang minta hujan pun sama macam sembahyang gerhana, sama macam sembahyang raya. Samalah, sembahyang raya sunat muakkadah, sembahyang gerhana muakkadah minta hujan. Jadi yang sembahyang yang muakkad, sunat muakkad, 2 raya, 2 gerhana, 1 istisqa. 5 ni aja. Dia panggil solat sunat, solat sunat yang dituntut untuk berjemaah. Solat sunat yang dituntut untuk berjemaah ada 5. Selain daripada 5 ni tak tuntut berjemaah, kecuali bulan Ramadan lah. Jadi 2 raya, 2 solat raya, 2 solat gerhana, 4 dah. 1 solat minta hujan. Ini sahaja solat yang dituntut untuk berjemaah. Kalau bulan Ramadan tambah lagi 2, tarawih dengan witir. Okay. 5 ni yang dituntut untuk jemaah. Selain daripada 5 ni tak tuntut. Tak kisahlah namakan apa saja. Solat duha tak tuntut. Solat hajat tak tuntut. Tapi solat hajat ada ulama kiaskan solat hajat dengan solat minta hujan. Minta hujan tu hajat lah minta hujan. Jadi solat hajat pun sunat berjemaah. Ulama yang kias. Ada ulama tak kias. Kalau tak kias, solat sunat hajat tak sunat. Tak dituntut untuk berjemaah sebab dia tak kias. Ulama yang kias sunat juga solat hajat sebab dikiaskan dengan minta hujan. Solat qabliyah ba'diyah tak, solat tahiyatul masjid, solat apa-apa semua selain daripada 5 tadi tak dituntut untuk berjemaah. Soalannya, bila tak dituntut untuk berjemaah, kalau buat jemaah juga tak ada masalah. Kat situ. Kita tak sama dengan sebahagian golongan. Bila kata tak tuntut untuk jemaah, buat jemaah juga dia jadi macam dia letak bid'ah lah, ada tak. Tak, kita tak gitu. Kita tak. Kita cuma tak dituntut untuk jemaah. Kalau buat juga tak ada masalah. Bezanya solat yang dituntut untuk berjemaah yang 5 tadi, termasuk 7 campur bulan Ramadan tadi, tarawih dengan witir. Solat yang dituntut untuk jemaah, buat jemaah dapat 27. Buat tak buat berjemaah tak dapat 27. Solat yang tidak dituntut untuk berjemaah, buat berjemaah tak dapat 27. Tu je beza kita dengan dia. Solat yang tidak dituntut untuk berjemaah, buat jemaah juga tak dapat 27. Duha buat berjemaah tak dapat 27. Qabliyah ba'diyah buat jemaah boleh. Semua orang tak buat lah, pelik tau. Jual qabliyah ba'diyah. Tapi kalau buat tak dapat 27. Solat hajat yang tak kias tadi tak dapat 27. Yang kias dapat 27 lah. Solat witir yang bukan bulan Ramadan, buat jemaah tak dapat 27. Solat tahajud buat tak dapat 27. Solat sunat tasbih buat jemaah tak dapat 27. Tapi boleh. Tu beza kita. Dibenarkan, tak ada masalah, harus untuk buat, cuma tak dapat 27 sahaja. Tu beza kita dengan mereka yang konon-konon keras nak ikut sunnah lah, konon-konon je tu. Sebenarnya tak pun. Okey. Sunat muakkadah, muakkad yang sangat dituntut bagi orang yang berkehendak. Bila sebut sunat, yang naklah kepadanya, yang tak nak pun tak berdosa. Ya? Siapa muqim, daripada muqim dan musafir. Sama ada dia muqim, maksudnya dia duduk tempat tu, ataupun dia musafir. Bila sebut muqim, automatik lah mustautin. Automatik lah. Okay? Muqim tu maksud bukan musafir lah. Musafir tu maksudnya dia dalam perjalanan dan dia berhenti ke satu tempat, di satu tempat tak lebih 3 hari. Itu panggil musafir. Sama ada dia musafir
ataupun dia bukan musafir, mukim, tetap juga disunatkan untuk solat sunat minta hujan. Bila kita dituntut, bila tak ada air, bila tak ada hujan, kita dituntut untuk solat, supaya kita dituntut untuk solat minta hujan. Qul ara'aitum in asbaha ma, yang baru baca tadi baru baca surah. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Tu tentang hujan tu. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra. Bagaimana kamu fikir jika sumber air tak ada, jadi kering? Faman ya'tikum bima'in ma'in. Siapa yang boleh bagi air? Maksud siapa yang kan boleh bagi air? Lepas tu tahu tak? Kita jawab apa? Dia ada jawab. Contohnya apa? Surah apa tu? Surah apa tu yang jawab? Wah, ayat dia apa? Ayalah, kena baca pada awal lah. Standard lah. Apa? Ayat last sekali. Baca sampai akhir. Jeng. Apa Ashraf? Alaisallahu biahkamil hakimin. Itu soalan. Bukankah, tidakkah Allah itu seadil-adil hakim? Itu soalan. Jawabnya, bala. Wa ana ala zalika minasyahidin. Bahawasanya aku bersaksi. Betul. Dan banyak lagi, bila dibaca, kita jawab. Sabbihisma rabbikal a'la. Jawab. Bukan? Subhana rabbil a'la. Yang ujung tu, yang apa? Azim tu. Yang ayat surah Waqiah ujung sikit. Apa? Apa benda? Yang azim belakang tu. Lepas tu jawab Subhana rabbil azim. Sebab bila Nabi baca, sahabat baca, Nabi kata, jadikan dia bacaan pada sujud kamu Subhana rabbil a'la tadi. Sabbihisma rabbikal a'la. Jawabnya Subhana rabbil a'la. Jadi Nabi kata jadikan bacaan tu daripada sujud kamu. Sebab tu Subhana rabbil a'la. Satu lagi surah Waqiah. Dia ada azim belakang tu. Ayat ujung-ujung lah. Rabbikal azim. Apa tu? Fasabbih bismi rabbikal azim. Nabi kata, jawab apa? Subhana rabbil azim. Jadikanlah ia bacaannya pada rukuk kamu. Tak ada jawab. Soalannya, Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Apabila sumber air kamu kering, siapa yang boleh bawa datangkan air? Jawabnya, Allahu Rabbul Alamin. Tu jawab dia. Jadi Allah lah siapa boleh tanya? Allahu Rabbul Alamin. Tu jawab dia. Sebab apa? Kita disuruh, kaedahnya kita disuruh, bila kita memerlukan air, memerlukan hujan, caranya adalah sembahyang. Bila kita memerlukan hujan tu berhenti, tadi memerlukan hujan, tak ada air, memerlukan hujan, maka caranya sembahyang. Sembahyang istisqa lah. Bila hujan tak berhenti-henti, caranya sembahyang juga. Minta hujan berhenti. Sembahyang hajat. Jadi bila kaedah syarak, bila kita memerlukan air kerana kemarau, tak ada air, maka caranya adalah solat sunat istisqa, minta hujan. Sebelum tu bolehlah buat pembenihan awan, bolehlah buat. Apa lagi? Biasa orang buat pembenihan awan kan. Dia ambil air buh dalam apa? Fokker Bukan fokker. Apa Boeing. Tak Boeing besar sangat. Dia buh dalam dia punya Aero C35. Ho, lain macam dia punya maklumat tu. Aero please.
Klish. Hercules. Tapi itu apa? Itu besar. Dia berbuah air, lepas tu dia bawa, lepas tu dia pun lepas air. Kan? Dia bukan bawa air, dia Betul? bawa macam chemical. Oh, chemical. Dia bawa macam chemical. Mana dia berbenih. Ha? Jadi chemical tu apa-apa Yang kita nampak tu macam air tu chemical lah sebenarnya. Ke macam mana? dia air tu akan jadi Dia akan merangsang pembenihan awan. Oh, lain macam bunyi. Lain macam. dia tu kalau mengikut dia tebal pada jadi ada air tu dia akan Dia kumpul. Jadi awan cumulonimbus. Apa cumulonimbus. itu yang akan Cumulus apa benda punya awan lah. Jadi kalau tak ada air memang tak hujan. Walaupun dia tumbuh benda tu. dia kena ada air juga. Dia ada. Dia tu awak dia kena ada awan. Macam dia merangsang lah. Dia itu nama pembenihan awan. Buat tak ada masalah. Cuma lepas tu sembahyang lah minta. Usaha-usaha minta. Tapi janganlah buat pelik-pelik, bomoh teropong lah. Jam lah, bomoh tu. Jam. Tahu cerita? Tak tahu kena Google tu. Cari. Macam ni teropong. Dia baca biasa. Lepas tu dia ambil globe tu, dia pusing. Dia pusing globe tu. Tu dia letak kat sini. Marilah hujan, teropong. Hai, kena penampar buaya baru tahu. Jam dia tu memang jam keren sungguh dia tu. Dia buat dekat airport ke kat mana dia buat? Kan? Dia buat kat airport. Ya Allah. Tak tahulah, tapi Jabatan Agama Islam dah panggil dia. Dia tobat kejap, lepas tu ingatkan habis. Penampar buaya lagi ya tak? Itulah. Dia sekadar dia buat macam tu. Dia kata berlapik masih lagi usaha untuk usaha dengan pengajian yang dia belajar lah. Tapi tak tahulah nak cakap. Dia kena detail lagi lah apa yang dia buat. Dia minta dengan siapa. Dia nak buat apa? Dia bomok. Teropong. Dia teropong. Ish. Dia teropong. Dia nampak dekat sini MH31 MH3 apa? 370 ada di sini. Tak jumpa pula sampai sekarang. Teropong yang orang hilang tu siapa nama tu? Ada yang hilang jogging apa? Dia lagi tu betul hilang kan? Teropong jumpa situlah sinilah. Pusinglah. Dia pusing, dia bawa globe tu. Dia bawa globe tu. Betul dia pusing. Dia tarik. Hujan datang hujan. Aduh. Tapi orang dulu masih lagi ada orang dulu dia percaya kat bomoh lagi untuk menurun hujan atau menolak hujan tu. Saya sempatlah orang tua juga cerita. Dia pasang pelita bawah dapur, pasang lilin bawah dapur. Pasang supaya dia buat kenduri, tak nak bagi hujan turun. Tak nak bagi hujan turun. Yang tadi ni nak bagi hujan turun kan. Adalah upacara. Ada baling kain buruk atas pokok, atas bumbung. Kain buruk baling. Sebab dia nak buat kenduri, tak nak bagi hujan. Saat hujan nak turun tengok, buruk rumah ni tak jadi macam tu kot. Atau macam mana tak tahu. Memang ada kurafat lah kita kata. Apa dia? Balik suara dalam. Ya, saya kain buruk suara dalam tu lah. Baju-baju buruk, baju koyak-koyak. Dia baling kat bumbung, ada letak atas pokok. Ada yang baling basikal tua yang buruk. Dia letak atas pokok. Itu kias. Pakai kias. Asalnya pakai buruk-buruk. Dah basikal buruk dia letak. Macam tu lah. Contohnya macam malaikat yang nak turunkan hujan ni datang. Teruk lah. Tak elok tempat ni. Kita turun hujan tempat lain lah. Lebih kurang macam tu lah. Aduh, itu tak kira pukul pokok lagi. Berbuah kau, berbuah. Dah kawan tu jantan, memang takkan berubah. Dia kan ada pendubungaan tu kan. Dia memang jenis jantan tak buah. Macam bukan kelapa, apa? Betik. Dia kan ada betik tu, dia cuma bunga je dia keluar tu kan. Sedap makan tu buat ulam tu. Khasiat tu. Dia takkan buah punya. Dia kena kat situ, lepas tu kena ada yang betina lah. Istilah kita panggil macam tu. Baru dia pendebungaan tu berlaku, baru jadi. Tapi ni duduk sebat
Buah kau sampai luka, saya berdarah-darah. Darah tu keluar ni lah, gua getah. Bila dia buat tu? Dia pukul tu. Dia bukan boleh bila-bila, dia ada waktu tertentu je. Tak silap masa gerhana, tak silap. Gerhana matahari, masa tu dia buah. Dia ada taukid ba tu, B ada 2. Buah. Tak buah-buah pun. Okey, tu semua khurafat lah tu. Tapi sebenarnya orang kata tak khurafat pun. Sebab kalaulah pokok tu memang berbuah, memang boleh berbuah, cuma tak ada rezeki lagi tak buah sebab baja dan sebagainya. Bila dia pukul tu keluar getah. Dengan keluar getah tu dia merangsang bla 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 bla. Akhir sekali buah. Dia kata sebab dia marah. Buah. Padahal sebab dia keluar getah tu. Itu kalau yang memang berbuah lah. Cuma dia tak berbuah kan. Kalau berbuah baja dia buah lah. Thailand tu. Bukan musim durian pun boleh buah. Nak buah apa cakap? Nak makan bila-bila. Nak makan apa cakap je. Dia boleh buat chemical. Tapi bahaya ke makan chemical kan. Tengoklah dia punya durian Bangkok tu. Tak macam durian. Besar. Dah tak rasa durian dah. Tak rasa apa. Busuk. Busuk pula tu. Dia apa? Kalau setakat nak bagi buah, diorang punya teknologi hebat lah. Allah. Okey. Adapun bermula sembahyang minta hujan itu sunat muakkad bagi orang yang berkehendak kepadanya daripada mukim dan musafir. Maksud orang yang berkehendak kepadanya. Apa maksud orang yang berkehendak kepadanya? Adapun bermula sembahyang minta hujan, sunat. Orang minta hujan, sembahyang minta hujan ni sunat muakkad bagi orang yang berkehendak kepadanya. Orang yang nak hujan. Terbahagi kepada 4. Pertama, maksud nak berkehendak kepadanya air, hujan tu adalah yang pertama, dia perlukan air kerana kemarau, kerana tanah kering, semua air jadi masin, semua air beracun. Bila macam tu, maka itu dipanggil orang yang berkehendak. Sebab dia perlukan air tak ada, air kering, kemarau, air ada tapi semua masin, tak boleh minum, air ada tapi beracun. Itu maksud orang berkehendak. 1. Dia ada 4. Itu maksud orang berkehendak. 1. Maksud orang yang berkehendak juga adalah ada air tapi air tak cukup. Itu juga orang berkehendak. Boleh solat sunat istisqa. Sebab apa? Kalaulah tak ada salah satu daripada 4 ni, solat sunat istisqa tak sah. Tak sah. Ini pun salah satu daripada 4 ni. Yang kedua adalah air ada tapi tak cukup. Ada air sikit, air minum lah, air untuk tak cukup. Maka boleh juga solat sunat istisqa. Bukan solat sunat istisqa ni, bukan mesti air memang tak ada, baru solat. Tidak. Air ada, cuma tak cukup aja. Maka boleh juga. 2. Yang ketiga, air ada tempat dia, tapi dia memohon hujan bagi pihak orang lain. Orang lain yang perlukan air, orang negara lain, daerah lain, kampung lain yang air dia beracun. Daerah lain yang air dia semua masin. Tercemar. Chemical ke apa ke. Hujan ada, tapi hujan tu lah. Hujan apa dia panggil? Hujan asid tu kan. Hujan yang tak boleh lah, tak boleh minum, tak boleh pakai. Tak boleh nak guna. Bukan dia, orang lain. Dia okey. Maka dia boleh tak solat sunat istisqa? Boleh. Dia solat untuk orang tu. 3. Yang keempat, dia nak air, dengan yang keempat, dia dah solat sunat istisqa dengan 3 sebab tadi. Sama ada sebab dia nak air, dia sendiri nak sebab kemarau, ataupun sebab air ada tapi tak cukup, ataupun sebab dia solat istisqa untuk orang lain tadi. 3 sebab tadi. Mana-mana satu, dia dah sembahyang sekali dah, tapi tak mujarab lagi, tak diterima lagi, maka dia sembahyang yang kedua. Itu dia panggil boleh sembahyang istisqa. Jadi solat sunat istisqa, yang pertama dia perlu air kerana kemarau sebagainya, sebab air langsung tak ada. Yang kedua, air ada tapi tak cukup. Yang ketiga, bukan dia yang nak, orang yang nak, orang lain, dia tolonglah. Yang keempat, dia telah buat salah satu daripada 3 tadi, tapi masih lagi air tak ada. Maka dia sembahyang sekali lagi. Jadi sembahyang dia sekali lagi itu adalah sembahyang kerana sembahyang pertama tu tak dimakbulkan lagi. Maka sembahyang lagi. Lepas tu
Tak makbul lagi. Dia sembahyang kali ketiga. Kenapa sembahyang kali ketiga? Kerana kali kedua tak dimakbulkan lagi. Itu alasan lah. Okay. 4. Selain daripada 4 ni, kalau buat solat sunat istisqa, tidak sah. Dan terbahagi minta hujan itu atas 3 bahagi. 3 bahagilah. Minta hujan 3 bahagi 3. 3 bahagi itu 3 cara, 3 kaedah, 3 kaifiat untuk minta hujan. Ada solat sunat istisqa boleh buat dalam 3 cara. Macam tu. Yang pertama, iaitu sekurang-kurangnya bukan solat sunat istisqa. Istisqa itu. Bukan solat sunat istisqa. Istisqa, dia tak bagi solat sunat. Istisqa terbahagi kepada 3. Sebab tu dia kata terbahagi minta hujan. Bukan terbahagi solat minta hujan, bukan. Terbahagi minta hujan, terbahagi pada 3. Minta hujan. Yang pertama, sekurang-kurangnya iaitu doa minta hujan daripada Allah Subhanahu Taala, sama ada seorang diri atau jemaah. Doa. Bukan sembahyang lah. Tiba-tiba je, jangan pakai doa. Sama je seorang, ya Allah turunkan hujan, ya Allah turunkan. Ataupun jom ramai-ramai, seorang imam seorang baca, bukan sembahyang pun. Ya Allah, aku turunkan hujan. Amin, amin. Boleh juga. Dia panggil istisqa juga. Tapi bukan solat lah. Okay, istisqa. Itu cara yang pertama. Doa semata-mata tanpa terikat dengan solat. Yang keduanya, doa kemudian, selepas daripada tiap-tiap sembahyang. Doa kemudian, selepas. Daripada tiap-tiap sembahyang, tiap-tiap sembahyang, dan jikalau sembahyang sunat sekalipun, sama ada sembahyang fardu atau sembahyang sunat, lepas sembahyang doa yang kita dah buat selalu tu, ya Allah minta hujan, boleh. Yang itu martabat kedua, lagi hebat lah, lagi power lah daripada yang pertama. Pertama tadi tiba-tiba je doa. Yang ini sembahyang dulu, lepas tu doa. Sama ada sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Dan di dalam khutbah Jumaat, khutbah kedua ke khutbah pertama ke, minta doa. Yang terbaiknya khutbah kedua lah. Masa doa kat raja apa semua, doa sekali. Itu martabat yang kedua, yang hebat jugalah, lebih hebat daripada yang pertama tadi. Dan barang sebagainya, dan yang lebih kurang macam tu. Seperti khutbah 2 hari raya. Ataupun dalam khutbah 2 hari raya pun okey juga. Okey? Ataupun khutbah Jumaat. Kerana berdoa, kemudian selepas daripada sembahyang, doa selepas sembahyang terlebih hampir kepada diterima. Ataupun bahasa sekarang, yang mustajab doa adalah lepas sembahyang. Itu bahasa orang sekarang lah. Tempat mustajab doa adalah selepas solat. Jadi oleh kerana tu, doalah waktu tu. Pernah berlaku satu ketika, Nabi pernah khutbah yang kedua, sahabat mengadu, angkat tangan mengadu, dia kata tempat dia lama dah hujan tak turun, kemarau, air tak ada dah. Kemudian Nabi terus berdoa masa tu juga, masa dalam khutbah tu. Sebab tu ada yang kata dalam khutbah ni boleh. Lepas tu, lepas Nabi doa semua, lepas tu dah habiskan khutbah lah. Sebelum Nabi turun daripada mimbar, hujan. Maksudnya Nabi pergi ke satu kampung, satu kawasan. Nabi nak sembahyang Jumaat lah. Kemudian Nabi khutbah. Kemudian dia beritahu bahawa tempat ni dah lama tak ada. Nabi tahu, Nabi pun terus doa di tempat itu. Nabi sebelum turun mimbar, hujan dah turun. Yang menariknya, hujan turun tak berhenti. Sampai next. Sampai Jumaat seterusnya. Sahabat mengadu lagi. Tak berhenti-henti. Nabi doa sekali lagi, hujan berhenti. Doa berhenti hujan. Ketika dalam khutbah juga. Okay? Itu yang kedua. Yang ketiga, maka terlebih afdal. Ini yang paling power sekali lah. Cara istisqa paling terbaik. Cara yang ketiga ni, kalau kena pada syarat rukun semua cukup semualah, komplit, terbukti. Lepas buat cara ketiga ni, terus turun, malah tengah sembahyang tu turun, terbukti.
Tapi kena cukup semua syarat-syarat. Susah syarat dia. Buat satu. Tengah-tengah semayang tu, hujan turun. Benda ni dalam sejarah terbukti. Malah dekat Malaysia pun ada. Dekat Kelantan pernah jadi. Dekat Kedah pernah jadi. Dekat Penang dulu, cerita dulu ni. Pernah jadi. Dekat Johor pernah jadi. Dekat Melaka pernah jadi. Maksudnya, zaman tak tahulah mungkin 50 tahun lepas ke gitu. Ni cerita orang ni. Tok guru tu semayang. Lepas semayang, tengah semayang, turun hujan. Tengah semayang. Tapi dengan syarat kena ikut betul-betul. Susah ni. Susah. Mari kita tengok cara yang ketiga. Macam mana? Yang terlebih afdal. Maka terlebih afdal, iaitu muka surat 116 lah. Jawi. Jawi. Kita geng Jawi. Kita bukan Ar-Rumi. Kita Al-Jawi. 116. Bawah-bawah dah nak bawah dah. Maksudnya dah nak bawah-bawah lah. Okay? Maka terlebih afdal iaitu paling afdal menyuruh oleh imam. Imam ni maksud pemerintah, kerajaan, raja, sultan, amirul mukminin. Itulah maksud imam. Bukan imam semayang kan. Imam. Sebab tu kalau kau perasan, kalau tengok Rumi, I tu huruf besar ke huruf kecil? Huruf besar kan? Huruf besar. Maknanya apa? Dia bukan imam. Kalau imam semayang dia huruf kecil. Maknanya dia apa? Dia panggil ganti nak kata nama khas. Kata nama khas. Sebab tu huruf besar. Maknanya dia bukan imam tu bukan. Imam tu maksud pemerintah. Sultan, raja, kerajaan. Okay? Atau naibnya. Ataupun, yalah, kalau kita sekarang ni, naib ni, yang pemerintah bagi kuasa kat dia. Jabatan Agama Islam lah. Jabatan Agama Islam. Ataupun apa-apalah. Majlis ke apa ke. Yang mana, sultan tadi, pemerintah tadi, dia bagi kuasa untuk kau laksanakan tugas aku. Itu dia panggil naib. Qadi boleh, zaman dulu qadi lah. Sekarang bukan. Sekarang jabatan lah. Apa beza jabatan dengan majlis? Tahu tak? Masa saya ambil tauliah hari tu, kena soalan ni. Orang minta, ya Allah, tanyalah. Kita dah punyalah tanya hukum. Dia pergi tanya apa? Tak, dia tanyalah juga hukum. Tapi dah tak ada benda, dia tanya. Apa beza Jabatan Agama Islam? Sebelum tu dia soal apa maksud muib dulu. Singkatan daripada apa? Kita baru-baru duduk setahun dua, mana ingat setahun dua apa? Bukan baru duduk pun, datang jemputan-jemputan je gitu kan. Muib tu apa? Kalau ikut orang kata goreng, kalau goreng Majlis Agama Islam Pahang lah. Bukan, salah kalau sebut gitu. Adat resam. Majlis Agama Islam dan adat resam Pahang. Mujur. Masa dah mari awal tu, tengok bangunan dia, tengok bangunan dia taklah besar sangat dekat Raub. Bukan kat Pekan, kat Raub. Tengok, Majlis Agama Islam dan adat resam. Kita dah baca, boleh jawab lah. Sekali dah boleh jawab, dia tanya. Sekarang nak tanya Mas Zaidi lah ni. Apa beza jaib dengan muib? Memang tak boleh jawab. Kokak. Nak goreng tak boleh itu. Cakap sama. Kalau sama, dia ada dua orang jaib, dua orang muib. Kat situ. Ayah kampung dengan ayah bandar. Jadi apa beza dia? Kita kata, samalah jabatan. Kalau sama, kenapa kami duduk bangunan yang berbeza? Dia kata dia. Ada satu tu dia buat dasar. Muib bos. Jaib kuli. Suka hati. Dia gini. Dia satu tu dia buat dasar, satu tu enforcement. Buat, apa dia panggil? Menjalankan dasar. Penguat kuasa boleh lah. Satu buat dasar, satu menjalankan dasar yang dibuat. Tu. Betul tak? Orang faham ni cakap betul? Tapi itulah kelakar. Jadi sekarang ni, inilah, itu naib tu, naib. Naib. Jadi naib adalah
orang jabatan majlis yang diberi kuasa oleh sultan ataupun kerajaan. Okey? Dia yang suruh. Dia suruh apa? Akan segala manusia, rakyatlah. Rakyat. Dahulu tu sebelum. Daripada keluar kepadanya. Dia suruh manusia sebelum keluar kepadanya. Nya tu kembali kepada mana tu? Nya tu. Keluar kepadanya. Tahu tak? Keluar kepada pergi sembahyang istisqa. Kan cerita sekarang tentang sembahyang istisqa. Cerita sekarang tentang sembahyang istisqa. Jadi sebelum keluar pergi sembahyang istisqa, nya tu pergi kembali balik, dhamir tu kembali kepada keluar, sebelum keluar pergi sembahyang istisqa, kerajaan ataupun pemerintah ataupun naibnya, dia suruh sebelum keluar sembahyang tu, sebelum keluar sembahyang istisqa, dia suruh apa? Tu taubat. Tu kata susah. Suruh taubat. Apa maksud taubat? Nanti dulu. Suruh taubat apa? Daripada segala dosa. Ialah taubat segala dosa. Sama ada perbuatan, dosa tadi dengan jenis perbuatan, ataupun perkataan. Ataupun dosa jenis perkataan, mencarut ke apa, suruh taubat daripada yang keluar perkataan, menipu, mencarut, apa semua tu kan dosa. Taubat. Siapa kena taubat ni? Rakyat. Termasuklah pemerintah sekali kena taubat, samalah. Lepas tu perbuatan. Apa saja perbuatan rakyat tadi, taubat. Termasuklah pemerintah punya apa yang dia buat salah, taubat perbuatan yang dia buat. Okey, yang bergantung dengan hak Allah. Yang perbuatan dan perkataan tadi yang ada kena-mengena dengan hak, hukum hakam hak Allah. Istilah dipanggil hak Allah. Maksudnya bukan mengata orang lah. Kalau mengata orang, mengumpat, itu hak manusia. Ini hak Allah. Mungkin dia cakap kat mulut kan, apalah Tuhan, macam tu lah kot. Dengan hak Allah. Atau perbuatan, maksudnya macam tak semayang. Itu hak Allah. Tak bayar zakat sebagainya. Itu hak Allah kan. Tak puasa, tak bayar fidyah. Semua-semua tu hak Allah. Jadi yang bergantung dengan hak Allah. Kena bertaubat apa saja perbuatan dan perkataan yang bergantung dengan hak Allah. Bertaubat. Taubat apa? Boleh? Aku taubat. Astaghfirullahalazim. Tak boleh. Dengan segala syaratnya. Yang 3. Kena sempurna 3 syarat. Baru nama taubat. Dengan segala syaratnya, nya tu taubat. Syaratnya, syarat taubat. Bukan muka mulut, sebut kat mulut. Bukan. Dia kena sempurnakan 3 ni. Sebab kita faham, bila taubat, sebut taubat, aku taubat dah. Bukan. Bila sebut taubat, astaghfirullahalazim. Bukan. Itu bukan taubat. Itu istighfar. Taubat, aku dah taubat dah, disebut kat mulut. Itu bukan taubat. Itu sebut, dia telah bertaubat. Tapi itu bukan taubat. Taubat ada 3. Yang pertama, menyesal. Menyesal. Sungguh-sungguh menyesal. Yang kedua, meninggalkan buat dosa. Tinggalkan dosa yang dia buat tadi. Tinggalkan kerana menyesal. Bukan tinggalkan saja, tinggalkan. Dulu berzina, sekarang tak berzina, dah tua. Itu bukan sebab menyesal, sebab dah tua. Dulu berjudi, sekarang dah apa-apa ke dana, dah tak ada duit nak berjudi, maka tak berjudi. Tak berjudi, dia meninggalkan perbuatan dosa, betul. Tapi adakah kerana menyesal? Tak. Kerana apa-apa ke dana. Tak boleh tu, itu bukan taubat. Taubat mesti meninggalkan dosa dengan menyesal. Kerana menyesal. 2. Dan pula tu, meninggalkan dosa dengan menyesal tu, syarat menyesal pula ada lagi. Okey, sekarang ni syarat dia menyesal. Okey, syarat menyesal. Yang kedua, syarat dia adalah tinggalkan. Jangan buat dah. Menyesal tu pula, dia ada syarat dia pula. Syarat menyesal, rukun menyesal. Rukun taubat ada 3. Menyesal, yang pertama, tinggalkan. Nombor 2, rukun menyesal. Rukun menyesal. Syarat sah menyesal. Boleh tak? Syarat sah menyesal. Ada. Jijik. Itu syarat sah menyesal. Kalau tak jijik, tak menyesal lagi. Syarat sah menyesal adalah jijik. Jijik apa? Dengan perbuatan tu lah. Dengan yang dia sesalkan tu. Jijik. Macam mana nak faham jijik tu? Apa yang paling kita jijik? Tai. Macam mana
kita tengok tahi kan jijik. Macam tu. Tengok dosa yang kita buat, yang kita kata nyesal tu, macam tu dia jijik. Itu baru nama menyesal. Baru namanya sahlah ianya menyesal. Kalau tidak, menyesal dia tak sah. Bila menyesal tak sah, taubat jadi tak sah juga. Dia kena jijik. Walaupun ketika dia buat dosa tu tak jijik pun. Ketika dia buat dosa tu, seronok lah. Lepas tu dia buat dosa. Tapi bila dia dah menyesal kerana dia kata nak bertaubat, dia mesti jijik. Tok guru dulu bagi perumpamaan senang je. Masa makan tu, makan ikan ke, makan ayam ke, makan wagyu ke, menatai ke. Makanlah apa pun. Dah buka lah kat Kuantan. 3 kali dah cakap. Kan? Mahal tu 150 stick dia. Masya Allah. Besar ni kecil je. Mana taknya wagyu. Kita makan waklu. Waklu murah je. Wagyu 100 lebih kecil je. Baru 2-3 kunyah habis dah. Mana taknya wagyu punya daging tu, dia urut tiap hari urut lembu tu. Urut. Mandi tiap-tiap hari. Kita tak mandi tiap-tiap hari. Dia mandi tiap-tiap hari. Mandi. Tak boleh kotor-kotor sikit. Urut. Bagi dengar sentimental punya muzik tiap-tiap hari. Lembu tu sentimental. Bagi minum sake. Arak tu kan. Bagi minum arak lah. Nak bagi badan dia panas. Baru jadi wagyu. Jadi bila kita makan tu, kan rasa bangga masa makan tu kan. Rasa sedap. Kemudian, esok tu, yang kita makan tu mestilah proses. Perut kita masuk asid apa semua. Keluar tahi. Tahi itu wagyu tu lah. Adakah sama masa tengok wagyu yang tengah berasap dengan tengok lepas sehari 2 dia jadi tahi? Sama tak? Tak sama. Jijik. Memang jijik. Padahal asalnya tengok daging tu memang sedap. Macam tu lah juga masa buat maksiat tu, buat dosa, macam tu lah seronok. Tapi bila menyesal, macam tengok tahi tu. Jika boleh buat macam tu, cukup syarat menyesal. Kalau tidak, tak cukup lagi. Kena tengok macam tengok tahi tu. Perbuatan dia macam tengok tu. Macam ni kalau kita tengok. Dah makan, sakit perut, buang, kita cepat-cepat flush. Kalau boleh tengok pun tak nak kan. Ke tengok. Tunggu dia terapung. Selamat tinggal, wahai najisku. Kenang aku dalam doa. Mana gitu? Tak ada. Kalau boleh, keluar je. Bruf. Tak nak tengok. Macam itulah perbuatan yang kita buat. Yang dosa asal masa buat tu, seronok lah masa buat dosa tu. Masa dah nak taubat ni, menyesal ni, macam tu kita tengok dulu. Allah, bodohnya aku buat dulu. Aku tak nak fikir, tak nak ingat, nak tutup habis. Sepatutnya. Bukan cerita balik kat orang. Ini masuk dalam majlis, apa dia panggil? Apa benda tah? Yang ada seorang cakap kat depan atas pentas tu. Apa dosa-dosa yang kita buat? Suruh cerita balik. Supaya nak bagi orang lain ambil. Tak ada, tak boleh. Sorok, tutup. Dia pun ceritalah dulu. Ada yang lagi teruk, suami isteri. Dia suruh isteri ni, dia suruh cakap apa yang dia rahsiakan atau dosa-dosa yang dia pernah buat dekat suami dia. Lepas tu minta ampun. Apa motivasi ni lah. Yang suami ni beritahu isteri dia apa yang dia buat belakang isteri dia dan minta ampun. Lepas tu nangis-nangis. Padahal yang ni kata dia pernah zina dengan dia. Boleh bercerai . Benda Allah dah tutup aib tu, dia pergi buka. Sedangkan dia kata dah bertaubat, siap nangis-nangis lagi. Tak taubat tu, tak nampak macam najis pun. Tak nampak tu. Kalau nampak perbuatan tu macam najis, tak ada. Kalau katalah, tak ada. Orang takkan mengaku. Orang berak tengah jalan pun tak mengaku najis dia. Bukan aku. Bukan aku. Mu lah bukan aku. Orang tak mengaku. Tiba-tiba dia boleh mengaku. Malah antara tipu sunat adalah jangan aku. Bukan kau ke dulu? Kepala perompak dulu. Masa aku muda-muda dulu macam muka kau. Tak. Aku lahir-lahir duk pondok lah. Padahal baru taubat. Bila bertaubat dia sunat hijrah. Pindah tempat orang tak kenal. Dia datang orang tua ni. Macam kenal. Bukan kepala perompak kat Penang dulu. Aku duduk Penang dulu lama juga. Macam ada lah.
ketua perompak kan sebiji macam muka ni. Aku ni lahir-lahir tu sembahyang lah. Nak bagi tahu sunat nipu. Tak boleh cakap. Padahal nipu tu. Nak jaga aib. Nak jaga aib. Jadi kena menyesal. Menyesal tu pula dengan maksud tengok tu najis. Tengok seolah najis. Tu antara rukun taubat. Kalau masih lagi tak apa? Masih lagi tak ada rasa macam tu, taubat sebenarnya tak. Saya pernah pergi kat satu tempat dulu. Ada dekat pokok, dia tulis nama dia. Saya tak tahu kenapa dua orang ni, tiga orang. Seorang anak dia, perempuan. Besar dah lah. Satu orang tu orang tua. Taklah tua sangat. Mungkin 50 kot, 50-an. Anak dia dalam 20-an. Perempuan. Duk pusing dekat ada satu taman ni. Cari belek situ, belek sini, belek. Kita apa benda dia ni? Dia excited. Dia bunyi, tu. Kita pun busy body apa lagi? Main dekat. Kalau kau nak tengok apa benda ceritanya. Rupanya dia cari, ni orang tua 50 lebih umur ni, dia cari tulisan yang dia ukir dekat pokok. Apa ni, love ni, was here tu lah. Dia tulis dia, love, lepas tu bini dia. Maknanya sekarang ni umur dia 50 lebih, maknanya masih dia tulis tu mungkin umur 20 lebih lah kot. Cerita tu 20 tahun lepas. 25 tahun yang lepas dia tulis tu. Jadi pokok tu besar, dia cari di bawah. Rupanya jumpa dia kat atas. Nampak jelas love ada, nama dia tak ingat nama apa. Okay. Lepas tu dia tulis was here ya. Was here kan tulis tu. Was here, were here macam tu. Lepas tu dia cakap kat anak dia. Tengok tu. Mami dengan daddy. Mami dengan daddy dulu masa bercinta. Dia kata masa dia bercinta. Kami datang sini. Masa bercinta maknanya tak kahwin lagi lah. Kami bercinta berapa lama gini, tengok tu. Sampai sekarang kekal. Kau ni baru kahwin 2 tahun. Rupanya budak tu nak bercerai dah, yang perempuan tu. Nak cerai. Dia cuma nak bawa, dia lagi pada rumah. Kerana masalah keluarga. Baru kahwin setahun 2. Kemudian datang, mak ayah dia nak bagi janganlah bercerai apa. Nasihat. Dan dia bawa tempat bersejarah. Yang mana mak ayah merakamkan cintanya di pokok itu ketika waktu tu tak kahwin lagi. Maknanya dia ada berlakulah perkara maksiat pastinya. Kalau tak apa zina pun akan berlaku. Tengok tu, kami tulis gini. Kami duduk sini, duduk sini 2-3 hari. Dah 2-3 hari, duduk hotel ke duduk apa. Jadi kat situ walaupun dia tak cerita detail, tapi dia buka aib balik. Tujuan baik nak suruh anak dia supaya engkau baru 2-3 tahun. Biasalah tu 5 tahun pertama kan. Jadi janganlah kan. Itu tujuan baik. Tapi dia buka balik. Tapi dia kata kalau nampak kepada orang yang tu, laki tu, ayah dia pakai kepiah. Perempuan mak dia tu tutup aurat sempurna lah, orang baik ya. Maknanya perbuatan tu dia telah menyesal. Tapi nampak tak macam nampak tai pun. Contoh dia berak masa dia bercinta tu, pakat-pakat dia berak kat satu tempat. Lepas tu dia awet lama-lama. Kemudian bila anak dia dah jadi masalah, dia bawa tak jumpa tahi dia. Itulah senang cerita. Takkan bawa ni tahi ayah ni, tahi emak kau dulu. Takkan bawa. Jadi maknanya walaupun dia kata dah menyesal, walaupun dah 25 tahun, walaupun dah pakai kepiah, walaupun dah jadi AJK masjid. Tak tunjuk sana. Tak ada orang. Walaupun kalaulah dia tak jijik, masih lagi belum menyesal. AJK masjid. AJK masjid. Walaupun masih lagi belum menyesal. Dia kena tengok macam najis. Maksud dah tutup rapat-rapat. Dulu dia free hair. Perempuan. Lelakinya pakai hua pendek ke apa, contoh. Ada gambar-gambar. Bila dah kahwin apa semua, sepatutnya bakar gambar tu. Simpan. Kemudian anak tengok. Oh ni lah mak tu. Mak lawa dulu masa muda-muda. Ni umur 15. Ni tak kahwin lagi. Oh ni tak kahwin lagi. Tengok duk beri. Padahal tu dosa. Dia menyesal lah. Sekarang pakai tudung labor lah. Sampai lutut pakai. Bukan sampai ni. Sampai lutut pakai. Dah macam kain semayang lah dia pakai. Dan tak ada masalah. Bagus. Dia menyesal. Taubat. Dah taubat. Ya ke taubat? Tak jijik pun. Kalau jijik bakar lah. Sorok.
Tapi kenapa siap tunjuk ke anak-anak lagi? Kenapa? Itu antara rukun taubat. Ini kitab Minhajul Abidin memang kena katok ngaji tasawuf. Kalau Minhajul Abidin ni memang aqabah kena lalu bab aqabah tu memang kena katok bila bab taubat je. Aqabah pertama taubat, ilmu. Bukan sembahyang, bukan apa, ilmu dulu. Aqabah yang pertama. Pintu yang pertama bila sebut taubat, pintu yang pertama ilmu. Bukan taubat, pintu yang pertama adalah baca Quran, adalah sembahyang, tak tinggal, bukan. Pintu pertama dulu. Imam Ghazali. Pintu yang pertama adalah ilmu dulu. Ilmu apa? Kena cari ilmu. Ilmu untuk bertaubat. Nak bertaubat ni, first kali nak kena buat apa? Sembahyang. No. Nak bertaubat ni, dulu tak sembahyang, lara. Apa nak buat ni? Nak buat astaghfirullahalazim. Tidak. Nak buat apa ni? Yang pertama, hentikan semua tak nak buat dah benda jahat. No. Bukan. Aku nak bertaubat ni, apa aku perlu buat? Cari ilmu. Ilmu apa? Ilmu nak bertaubat. Lepas dah dapat, itu yang tak pernah dengar ni. Tak pernah dengar syarahan rukun taubat ada 3, ada 4, nanti pulangkan balik kalau kena dengan orang apa semua. Tak pernah dengar ni yang kata, pelik pula nak taubat gitu. Sebab dia taubat tanpa cari ilmu. Ilmu apa? Ilmu taubat lah. Sejak bila pula dia tahu taubat? Sejak bila dia tahu syarat sah taubat? Sedangkan dulu dia lara. Bila nak bertaubat, tiba-tiba jadi pandai. Tiba-tiba jadi pandai ambil wuduk. Tiba-tiba jadi pandai mandi wajib. Tiba-tiba jadi pandai haid nifas. Tiba-tiba jadi pandai semayang. Tiba-tiba jadi pandai puasa. Padahal dulu lara. Tak, automatik pandai. Banyak cantik. Maknanya carilah ilmu semayang. Takkan tak tahu semayang umur 50. Dah 50 tahun dia lara, nak bertaubat, carilah ilmu semayang tu. Itu dah nombor 2, nombor 3. Nombor 1, cari ilmu taubat dulu. Cara taubat begini. Antara untuk mudah, kena hijrah. Jangan duduk tempat tu. Nanti kawan-kawan akan cakap, alah, konon-konon tu dia jadi masalah. Jadi pindah tempat lain, orang tak kenal. Terus pakai jubah, pakai serban. Orang terus panggil ustaz. Settle. Padahal dia baca Quran pun tak kerti. Maksudnya, senang untuk berubah. Kena hijrah. Rukun. Jadi, yang pertama, aqabah yang pertama, ilmu dulu. Lepas tu, nak buat apa? Belajar ilmu wuduk. Sebab nak sembahyang, belajar ilmu mandi wajib. Satu-satu. Itu yang akhir sekali, tak belajar tu, main lompat, taubat, terus sembahyang. Tahu-tahu basuh berak pun tak sah. Syarat sah istinjak pun tak kerti. Terus. Wuduk pun salah. Mandi wajib salah. Semua salah. Sebab apa? Taubat terus sembahyang. Tak, taubat belajar dulu. Aqabah yang pertama. Boleh tengok Minhajul Abidin. InsyaAllah. Kita akan masuk kitab Minhajul Abidin, okey? 5 tahun lagi. Tunggu 50 Apa barang sekarang kita pun tak apa nak tersaut nak ngajar tasawuf. Mana boleh? tak dia setiap kali kita mengajar ni, dia bukan lepas mengajar boleh relax tau. Dia akan terima ujian. Kalau ajar fiqh, dia akan terima ujian fiqh. Ajar tentang apa? Was-was. Jangan was-was. Balik mu kena was-was. Ingat boleh ke? Dia ada cara untuk menanganinya. Cerita tentang apa? Tentang Tuhan. Kena. Oh sedap semua Allah qada dan qadar. Boom melanggar. Qada qadar apa? Tumbuk qadar. Tak ingat Allah dah masa tu, main dia mari. Yang lain tu kita boleh lagi sebab masih lagi dalam ni. Tapi kalau bab tasawuf kan, bab hati ni, ya Allah. Dia tak kira siapa, ustaz, tok guru, sama kena. Itu yang takut tu. InsyaAllah 5 tahun lagi. Tak lama pun. Pejam celek, kiamat. InsyaAllah 5 tahun lagi. Tak boleh. Dia punya ujian tu yang tak larat. Orang sedap cakap ujian tu. Bila kita mengajar, kita akan beritahu begini. Okey, antara perkara mazmumah adalah banyak makan. Kita kerja makan siang malam pagi petang. Kena penyakit. Sebab cakap tara serupa bikinnya. Cakap berapi-rapi tapi tara buatnya. Apa? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kan? Surah Saf. Kabura maqtan indallah. Memang teruk sungguhlah macam Jahannam ini orang. Antakulu, dia cakap, dia tak buat. Kabura maqtan indallahi antakulu ma la taf'alun. Dia cakap tapi dia tak buat. Teruk orang ini macam. Ini orang macam tak ada gunanya ini orang. Tak ada guna.
Busuk punya orang. Cakap, dia tak buatnya. Mamak buat, dia mamak. Betul. Sebab tu tak berani lagi. Sebab dia ada ujian je. Dia bukan tak ada ujian. Orang mana tahu. Dia ada ujian. Lainlah ceramah. Ceramah tak apa. Goreng kot tu, hangit kot ni. Kurang masak, lebih masak. Overcook, well done. Tak ada masalah ceramah. Tapi kalau kita mengajar tentang satu perkara, dia akan terima ujian dia. Ujian dia tu, ya Allah. Hai. Korang sedap ah. Buka atas sauk. Dia tak tahu kita hari-hari tersauk. tersauk sini. Ya Allah, hai. Tu syarat taubat. 3, menyesal, meninggal. Jangan meninggalkan buat dosa. Maksudnya meninggalkan dosa yang dia buat. Dan azam, yang ketiga, syarat ketiga. Azam tiada ia kembali kepadanya lagi selama hidupnya. Dia berazam, aku tak nak buat lagi sampai mati. Walaupun selepas tu dia buat balik. Walaupun 1000 kali sekalipun. Dia pun taubat dengan cukup 3 syaratnya. Kemudian dia buat balik. Lepas dia buat balik, dia taubat balik. Menyesal, meninggalkan, tak buat dah. Dan berazam tak nak buat lagi. Kemudian entah macam mana dia buat balik. Walaupun 1000 kali sekalipun. Cukup syarat sah taubat, maka Allah terima. Tapi dengan syarat, cukup syarat sah. Ini kalau ada kena mengenai dengan Allah lah. Hak-hak Allah. 3. Menyesal. Menyesal, meninggalkan buat dosa. Dan azam, tiada ia kembali kepadanya lagi selama ia hidup. Dan menyuruh akan membanyakkan sedekah. Siapa yang suruh ni? Kerajaan, pemerintah tadi. Atau naibnya. Dia suruh rakyatnya selain daripada bertaubat 3 tadi. Dengan cukup 3 syarat. Suruh juga membanyakkan sedekah. Suruh juga membanyakkan sedekah kepada orang yang berhajat. Orang fakir miskin dengan apa semualah. Orang yang memerlukan. Banyakkan sedekah. Banyakkan buat kebajikan. Antara lain bebaskan hamba. Itu juga sedekah jugalah. Zaman dulu lah. Kerana perkara-perkara sedekah ni boleh menolak bala. Istilah kita panggil menolak bala. Dengan banyak bersedekah boleh menolak bala. Takdir, masuk tauhid sikit, takdir mu'allaq. Yang tertulis dekat Lauh Mahfuz. Yang bahawasanya dekat Lauh Mahfuz tertulis dia ni kena bala. Bala patah kaki. Tapi kalau dia ada kalau dia bersedekah banyak-banyak sekian, maka dia terhindar daripada patah kaki. Maka tergantung. Jadi dengan banyak sedekah, dengan bersedekah, maka tak patah kaki. Tu maksud dia. Membanyakkan sedekah, yang mana sedekah dapat menolak bala. Yang mu'allaq lah. Yang mubram, tak berubah. Mana boleh. Takdir Allah tak berubah. Kalau berubah, lemahlah Allah. Lemahlah sifat iradah. Sebab kejap Allah nak macam ni, kejap Allah nak macam ni. Mula-mula Allah nak jatuhkan bala. Kemudian tiba-tiba sampai waktu, kesian pula. Tukar tak jadi. Maka Allah berubah. Maka rosak sifat kesempurnaan. Rosak sifat iradah. Itu kena ulang banyak kali tu. Akhir zaman ni sekarang ni memang pelik-pelik. Jadi kena selalu. Rosak sifat ilmu lagi. Maknanya ilmu Allah tak sempurna lah. Mula-mula kata nak macam ni, tiba berubah. Dah lah Allah tu berubah. Bila berubah, setiap yang berubah adalah baharu. Maka Allah itu baharu. Rosak pula sifat qidam. Bakok tak ada. Bakok kekal. Kekal. Rosak juga. Sebab telah berubah, tak kekal. Bukan Allah tu sahaja yang kekal. Keputusan juga tak kekal. Bila tak kekal, rosak bakok kat situ. Macam-macam. Qiyabu min nafsi. Bukan rosak juga. Kena carilah kat mana rosak dia. Wahdaniyah. Wahdaniyah memang confirm lah. Tunggal ataupun esa pada af'al, pada perbuatan. Tiba-tiba mula nak buat lain, dia buat lain. Macam itulah. Dan banyak lagi. Semua rosak. Kuasa tak rosak lah. Tapi iradah memang rosak, ilmu memang rosak. Semua habis rosak sifat ketuhanan. Dengan berubah. Jadi menyuruh membanyakkan sedekah supaya dapat menolak bala, iaitu mudah-mudahan dengan kita bersedekah, ada dekat Lauh Mahfuz tertulis kalau banyak sedekah hujan turun. Kita harap begitu.
Jadi kalau pemerintah suruh bersedekah, bila pemerintah suruh bersedekah kerana kerana nak semayang istisqa minta hujan, dan kerana hujan tak turun tadi ni, air tak ada ataupun air racun ataupun cemar semua tadi tu, air tak cukup, bila pemerintah suruh dan pemerintah wajibkan, maka wajib. Dia selain daripada zakat yang wajib, pemerintah juga boleh mewajibkan untuk sedekah, iaitu bila hujan tak turun. Pemerintah tak boleh wajibkan cukai. 6% jadi 8. Oh lama, terkeluar. Tak boleh. Tu cukai. Cukai tak boleh. Orang Islam kenakan zakat dah kat dia. Tak ada cukai-cukai. Tak boleh. Itu zalim. Zalim. Walaupun 1%. Walaupun 1%. Tak boleh. Jadi, banyak yang boleh hanya kerajaan boleh paksa hanya yang zakat harta tu. Yang tak bayar zakat harta tu, kambing ke apa, kemah dan sebagainya, zakat fitrah. Dan satu lagi, sedekah wajib, iaitu sedekah kerana tak turun hujan ni, tak ada air ni, air semua kotor semua, maka pemerintah boleh wajibkan. Jadi siapa yang ada kemampuan tak bayar, tak bersedekah, berdosa. Kalau katalah pemerintah kata diwajibkan untuk bersedekah kerana kita akan semayang istisqa lagi 3 hari nanti, diwajibkan bersedekah siapa yang mampu, tak tentukan berapa, maka seposim tak apa. Ditentukan mesti setiap orang yang boleh bayar zakat fitrah, yang mampu, yang layak untuk bayar zakat fitrah, maka dia juga kena bayar. Nilainya adalah RM7 contohnya, maka setiap orang yang mampu RM7 wajib bayar. Kalau tidak, berdosa. Yang tak mampu tak apa, yang mampu. Maknanya sedekah pun boleh jadi wajib. Ya, boleh. Tapi cukai tak boleh. Tak boleh. Tak kisahlah nama GST ke, AST ke. Tak kisahlah 6% ke 8% ke. Tak boleh. Tak boleh. Okay. Dan menyuruh taubat daripada hukuk manusia, iaitu bersegera kepada keluar. Dan menyuruh bertaubat dan menyuruh taubat daripada hukuk manusia. Hukuk tu jamak daripada hak. Hak tu satu, hukuk tu hak. Hak, bukan hak. Hak, HAK. Hak. Hukuk tu jamak plural daripada hak. Hakun. Plural ataupun jamak daripada hakun, hukuk. Menyuruh taubat daripada hukuk manusia, menyuruh taubat daripada hak-hak manusia. Maksudnya dia buat zalim lah, kan? Maksudnya bertaubat daripada hak-hak manusia. Yang tadi hak Allah, kena taubat juga. 3 syarat dia. Ini hak manusia pula, ya? Iaitu macam mana nak buat? Bersegera kepada keluar daripada apa tu? Kalau yang Rumi apa? Menzalim. Yang Jawi? Tu Rumi. Yang Jawi. Mim nun. Bukan menzalim. Mim nun. Menzalim. Menzalimi lah kan? Menzalim. Menzalim. Tapi kalau ayat dia tak kena tu. Keluar daripada menzalim. Tak kena. Sebenarnya nun tu tak ada. Bukan menzalim. Mazalim. Mazalim tu dizalimi. Nun tu buang. Kalau yang Rumi dia tulis menzalim. Tak. Mazalim. Bukan apa menzalim. Entah macam mana nak baca munzalim kot. Menzalim. Bukan. Mazalim tu kalau ayat dia macam ni lah. Menyuruh taubat daripada hukuk hak-hak manusia, iaitu bersegera daripada keluar
bersegera kepada keluar daripada mazalim. Keluar daripada mazalim. Keluar daripada orang keluar daripada macam mana nak cakap? Nak bagi orang yang dizalimi tadi keluar daripada dizalimi. Maknanya tak kena zalim dah lah. Dia kena zalim. Kemudian bagi balik kat dia. Dah tak kena zalim lah. Itu mazalim. Dia sebenarnya dia lebih pada mazalim. Satu tempat kita ambil tempat, lepas tu berlaku kezaliman dalam tu. Sebab tu dia kata keluar daripada isi makan lah. Isi makan. Isi tempat. Isi makan. Mim kat depan. Kataba. Isi makan. Maktabah. Maktab. Maktab rendah, saya marah. Maktab. Tu daripada kataba. Isi makan lah. Tempat. Maktab kan tempat. Tempat kitab. Kataba, kitab. Tempat banyak kitab. Tempat pustakaan. Maktabah kan pustakaan. Pejabat. Boleh juga. Macam itulah. Ta'am. Mat'am. Apa? Kantin. Kedai makan. Tempat makan. Isi makan. Jadi maksudnya jenis tempat berlaku kezaliman dalam tu. Jadi dia kata berlaku kezaliman, jadi keluarkan daripada yang tu tempat kena zalim. Jadi dia keluar jadi tak kena zalim lah. Tu mazalim. Bersegera keluar daripada mazalim, keluar daripada keadaan yang menzalimi tadi. Keadaan yang menzalimi dan dizalimi, keluar daripada keadaan tu. Maksudnya pulangkan baliklah. Ya. Yang bergantung dengan mereka itu. Apa yang boleh dizalimi atau yang menzalimi itu, apa yang boleh ni? Yang bergantung dengan apa? Nak zalim apa? Daripada darah. Darah tu maksud nyawa lah. Bunuh ke apa kan? Bunuh orang yang tak layak, yang tak patut bunuh. Melukakan, menghilangkan anggota orang yang tak sepatutnya. Darah lah. Atau kemaluan. Kemaluan tu maksud berzina tu lah. Yang bukan di tempatnya. Zalim lah tu. Sebab zalim ni macam ni. Apa maksud zalim? Lawannya apa zalim? Adil. Adil adalah sama rata. Bukan. Meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Sebab tu kalau 8% macam jadi, siapa kena? Orang miskin. B40 kena? Kena. T20? Kena. Semua kena. Sedangkan kita nak ambil duit ni orang kaya. Dengan orang kaya, dengan zakat. Orang kaya. Mana boleh ambil semua, pukul rata semua. Semua kena. Mana boleh? Itulah mazalim lah tu. Mazalim lah tu. Itu nak cerita mazalim lah tu. Mana boleh? Kira itulah. Kena undurkan balik 0%. Tapi kena. Kenalah buat sesuatu. Patutnya ambil duit orang kaya bagi kat orang miskin. Bukan ambil sama rata semua. Mana boleh? Okay. Yang ada kena-mengena dengan kemaluan tu maksud adil adalah meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Zalim lawan je lah. Meletakkan sesuatu tidak kena pada tempatnya. Jadi kalau dari sini darah tu maksud nyawa orang. Jadi sepatutnya dia tak perlu dibunuh, tiba-tiba bunuh. Ataupun sepatutnya dia perlu dibunuh tapi tak bunuh. Itu dia panggil tidak meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Bila tidak meletak, itulah nama mazalim. Atau kemaluan. Kemaluan ni, jika pernikahan, maka ada tempatnya. Tiba-tiba dia letak bukan pada tempatnya. Iaitu berzina ke apa, bukan pada tempatnya. Maka bila macam tu, zalim lah tu. Itulah nama zalim. Atau harta. Yang berkaitan dengan harta. Berkaitan dengan harta, rampas ke tak rampas ke apa semua. Zalim. Zalim dengan maksud, sepatutnya jangan rampas, dia rampas. Sepatutnya kena rampas, dia tak rampas. Dia panggil zalim lah tu.
Jadi kena kembalikan, settlekan tu. Hutang-hutang ke apa, harta juga termasuk hutang. Hutang, janji nak bayar, tak bayar. Maka dia tidak meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Dah janji, kenapa tak bayar? Dah mampu. Kenapa sorok, kenapa lagi? Maka wajib bayar. Okay? Harta lah, berkaitan dengan harta. Dan disuruhkan bersegera kepada berdamai akan orang yang berkelahi kerana pekerjaan dunia. Dan disuruh kalau yang bergaduh kerana dunia. Bergaduh kerana menega punya pasal, kau jual nasi lemak, aku jual nasi lemak. Aku jual nasi lemak, kau jual juga. Dah customer aku pergi, kes dunia lah. Kes dunia, berkelahi. Kes rumah jiran berkelahi sebab apa-apalah. Sebab dunia, maka damai. Sebab dunia, dia tak sebut sebab agama. Sebab agama, politik dunia, damai. Politik dunia, damai. Sebab apa ni? Ada something wrong ni. Sebab tak turun hujan, air tak ada ni, maknanya bala daripada Allah ni. Ini ada benda. Mungkin sebab kita bergaduh sama-sama, kita kata tengok macam mana. Ada yang mungkin ditindas, ada yang banyak kecurian berlaku, banyak rompakan, banyak hutang yang tak dibayar. Macam tu lah. Banyak cukai-cukai, banyak perbalahan antara ahli politik. Tak kisahlah. Antara orang tak peduli pada ulama, sama juga. Tak peduli pada ulama, tak peduli, cakap lebih kurang, sama juga. Itu antaranya, antara mazalim. Iyalah, ulama disanjung, tiba-tiba ulama dah hilang dah respect kat ulama. Tapi artis puja, muzik tak payah cerita lah. Import mana cukup apa barang Melayu, tak internasional. Import apa barang import daripada luar. Penuh orang pakat-pakat datang. Jadi bila macam tu zalim tu. Kenapa sampai import ni? Nak buat maksiat pun dengan import juga. Maka dengan sebab tu, itu dipanggil zalim. Iaitu tidak meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Itu dari sudut dunia. Tapi kalau dari sudut akidah, yang itu tak boleh berdamai. Satu kata Allah duk arash. Betul nak berdamai, kita berdamai. Okeylah, aku terimalah. Cuma aku tak berpegang seperti kamu. Tapi okeylah, berdamailah sebab apa? Tak turun hujan lah. Jadi berdamailah. Tak apalah. Kita macam terimalah. Kita bersetuju untuk sama-sama tidak bersetuju, kita pakat. Jadi kira okeylah. Mana boleh. Mana boleh. Sebab tu dia kata bab dunia. Tak boleh. Bab yang ijma' ulama' haram, tak boleh damai. Ada pula kata arak boleh minum. Adalah satu, memang Islam juga, entah macam mana dia kona, arak boleh minum. Nah, dia adalah, memang ada pun sampai sekarang ni. Pandai dia cakap arak boleh minum. Sebab yang tak boleh khamar, dibuat daripada anggur. Kalau dibuat daripada selain pada anggur, nabis namanya, maka boleh minum. Dah kona waktu minum. Tiba-tiba nak berdamai, tak boleh. Itu dah ijma'. Ataupun tutup aurat. Entah dia kona, tak payah pakai tudung. Dah lah rambut uduh. Siapa pula ni? Tak kira siapa pun. Dah lah makcik-makcik lah. Lepas tu tiba-tiba je kona kat sini. Tak payah pakai tudung. Dia kata apa? Tok apa? Orang-orang dulu pakai mandi, pakai berkemban je. Tak ada pun timbul isu. Suka hati dia je. Suka hati je dia. Maka tak timbul isu lah. Kata. Jadi tiba-tiba jadi macam ni. Kita pakatlah. Sebab apa? Hujan tak turun. Tak boleh. Itu ijma'. Tapi yang khilaf, kena damai. Dia kata tak batal wuduk sentuh suami isteri. Kata batal wuduk. Gaduh kejap. Dua buat ni. Tiba-tiba tak turun hujan. Maka dalam bab ni, berdamai. Sebab khilaf. Khilaf damai. Bab dunia, damai. Tak kira lah khilaf. Tak ada siapa salah, tak kira. Berdamai bab dunia. Bab akhirat, bab tu, jika khilaf, damai. Tapi bab yang ijma' ulama' yang salah, tak boleh damai dengan orang. Mana boleh. Mana boleh. Bab akidah. Berdamai akan orang yang berkelahi kerana pekerjaan dunia.
Dan disuruhkan mereka itu bersegera puasa 3 hari. Disuruh tu kerajaan atau pemerintah tadi suruh puasa bersegera. Kena puasa 3 hari dan kerajaan tentukan 3 hari tu. Dan 3 hari tu mesti berturut-turut. Nampak? Susah nak buat. Kalau kena semua ni, tengah-tengah semayang tu, hujan turun. Percayalah. Tapi tu lah. Boleh? So, kembalikan balik. Yang berjanji, suruh turunkan minyak. Silap lah. Yang janji-janji tu, buat dah janji tu kan. Walaupun manifesto bukan kitab suci, tapi dah janji tu. Dah janji pun kena bagi. Yang dah rampas kena pulangkan. Yang kena cukai, batalkan cukai. Yang tak bayar zakat, pergi kutip zakat. Dekat orang kaya semualah. Buatlah semua. Jadi, maka dengan tu, lepas pada tu, pemerintah pula, lepas dah suruh semua rakyatnya bertaubat tadi, dengan cukup rukun-rukun taubat. Sebab apa? Cuba bayangkan. Tak ada air. Agak-agak rakyat buat. Kita kata macam tak logik lah. Macam takkan semua jadi baik? Takkan semua rakyat akan buat? Takkan pemerintah akan buat? Kalau air tak turun, tak ada air, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, buat. Percayalah. Sekarang kita rasa macam tak logik kok. Pertama, takkan kerajaan nak buat balik? Satu. Yang kedua, takkanlah semua rakyat akan bertaubat dengan cukup sempurna rukun-rukun taubat. Takkanlah mereka akan pulangkan yang berhutang, pulangkan balik. Semua orang. Semua rakyat. Takkanlah. Boleh. Bukan senang nak arah orang ni. Dah kalau orang tu jahat, suruh taubat jadi baik. Bukan senang. Kalau air tak turun dia 100 hari, 200 hari. Banyak lama sangat 200 hari. Tak turun sebulan, 2 bulan. Semua tu perompak besar buat taubat. Perompak besar, sembahyang sah pertama belakang Pak Imam. Sebab apa? Haus dekat. Air tak ada. Nak rompak orang pun orang air tak ada. Sebab tu kata, buat ni memang akan jadi. Jadi, puasa 3 hari berturut-turut. Kerajaan suruh puasa 3 hari berturut-turut setelah sempurnakan rukun taubat tadi, 3 hari berturut-turut. Maka, bila kerajaan suruh puasa 3 hari berturut-turut, maka wajib puasa. Puasa Ramadan wajib. Puasa nazar wajib. Dam. Orang buat haji, wajib. Kalau ada time dia lah, ada dia buat salah, wajib. Okay. Termasuk juga puasa bila kerajaan suruh kerana hujan tak turun adalah jadi wajib. Macam Ramadan. Bila puasa wajib, dia mesti kena ada niat, qasad dengan ta'yin. Dia mesti ada sahaja aku puasa fardu. Mesti ada puasa fardu. Macam Ramadan tu. Dan dia mesti niat malam. Mana boleh? Sebab fardu. Puasa tu jadi fardu, wajib. Siapa yang mampu tapi tak puasa, berdosa. Berdosa. Kecuali orang tak mampu lah. Sama macam Ramadan lah. Sama macam Ramadan. 3 hari wajib. Tapi wajib puasa 4 hari sebenarnya. 3 hari dulu. 3 hari. Terdahulu daripada hari perjanjian hendak keluar. Katalah nak keluar tu, keluar sembahyang istisqa tu lah. Nak keluar hari sekian. Okay? Kita ambil 4 hari bulan nak keluar. Maka 3 hari sebelum. 1, 2, 3. Puasa dulu. Puasa dulu. Okay? Jangan puasa 3 hari, hari ketiga tu keluar, bukan? 3 hari puasa penuh, hari keempat tu nak keluar. Okay? Jangan sembahyang terus. Perjanjian hendak keluar. Kerajaan je boleh buat ni. Maka jadi puasa 4 hari. 4 hari lah. Dengan hari keluar, termasuk hari keluar tu lah. Hari yang keluar nak sembahyang tu puasa juga. Okay? Jadi hari keempat lah yang keluar tu. Dan apabila disuruh imam atau naibnya, atau naib imam kerajaan tadi, pemerintah tadi, atau dia punya naibnya, dengan puasa, jadi wajib puasa atas orang yang kuasa. Jadi macam puasa Ramadan. 3 hari, 4 hari lah. 4 hari. Dan wajib berniat. Wajiblah niat. Niat pula mesti malam. Macam Ramadan. Siapa mampu tak puasa, berdosa. Dan demikian lagi, barang yang lainnya. Dan apa yang kena mengena dengan Ramadan, semua syarat-syarat semua sama. Syarat-syarat puasa tu, perkara yang lain lah. Yang wajib-wajib tadi semua tu.
Tetapi sekaliannya yang lainnya dan demikian lagi barang yang lainnya tetapi sekaliannya orang yang kuasa. Dan wajib berniat dan demikian lagi barang yang lain. Yang apa-apa kena-mengena dengan puasa wajib tu samalah. Jangan makan, jangan masuk suatu ke dalam rongga, bla 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 bla. Semua sama dengan puasa wajib, puasa Ramadan. Tetapi bagi orang yang kuasa, bagi mampu, samalah juga macam Ramadan. Kemudian keluar ia. Jauh lagi ke? Ya Allah, jauhnya lagi. Tak boleh lah, kita kena berhenti separuh saja. Tapi minggu depan ada lagi. Mana tadi? Dan okay. Kemudian keluar ia. Lepas 3 hari puasa, hari keempat puasa lagi. Dan keluar. Keluar tu maksud keluar nak pergi sembahyang. Siapa keluar ni? Pemerintah dengan rakyat sekali. Yakni imam atau naibnya tadi keluar. Serta mereka itu serta rakyat. Rakyat kepada padang. Padang tu istilah dia panggil musalla, tempat solat. Tu musalla isi makan juga. Kan? Musalla, tempat solat. Serta kepada padang, tempat padang lah. Kenapa tak buat di masjid? Sebab nanti dia bagi tahu. Waktu tu bawa orang yang sakit-sakit membawa kambing, kucing, apa-apalah bawa. Kalau dekat hospital tu bawa keluar sekali dengan sekali orang tengah terbagi. Yang boleh bawa keluar semua, bawa datang. Lepas tu pula orang haid datang semua. Jadi kalau buat dalam masjid kan tak boleh. Lepas tu dia buat di padang. Keluar. Atau menyuruh akan mereka itu keluar jua. Sama ada mereka keluar sendiri atau suruh mereka keluar. Maka wajiblah mereka keluar. Anak kecil, baby bawa. Cuma perempuan tu dia ada sikit lah. Pakai baju tu kat bawah tu nanti. Ada. Macam perempuan ada sikit lah. Perempuan bukan semua boleh keluar. Hanya perempuan yang macam mana? Yang pertama tak boleh hias, tak boleh berhias. Yang kedua perempuan yang macam mana nak cakap? Perempuan yang lawa-lawa yang tak boleh. Yang tak mana boleh kata tak menarik? Perempuan muda. Yang masih lagi yang ada ni tak boleh lagi. Tapi yang yang tak boleh. Yang menopause, yang apa? 3 selendang. Yang itu keluar. Sebab dia boleh datang fitnah pula nanti keluar tu. Yang lawa-lawa ada rumah. Ya. Dan menyuruh akan mereka itu keluar. Dan ia tiada keluar. Iaitu macam mana ni? Dan ia tiada keluar. Atau menyuruh akan keluar mereka itu jua. Dan ia tiada keluar iaitu pada hari keempat. Jangan keluar selain pada hari keempat. Jangan keluar hari lain. Hari keempat baru keluar untuk sembahyang tadi. Okay? Pada hari yang keempat daripada awal puasanya, awal-awal lagi. Maksudnya waktu duha lah. Waktu duha, area waktu duha. Awal puasa, hari keempat. Dan keluar mereka itu hal keadaannya tiada memakai bau-bauan. Sedangkan kita nak berkumpul sunat pakai wangi. Tapi dalam kes ni tak sunat. Bukan busuk, cuma tak payah pakai wangi-wangi. Dan tiada berhias. Jangan pakai hias-hias. Sedangkan kita nak pergi masjid, sunat berhias bagi lelaki. Bagi perempuan tak sunat hias. Tapi perempuan yang berhias pada lelaki tak? Dia punya kain telekung, dia punya sulam, dia punya harga 299. Kita kain plekat RM10. Baju RM20-30. Tak sampai RM50 kat badan. Tapi dia Siti Khadijah punya telekung. Dia pula lawa. Sedangkan perempuan nak pergi masjid jangan lawa-lawa. Lelaki yang lawa-lawa. Tapi terbalik kot. Perempuan pula lawa.
Jangan lawa-lawa. Jangan berhias. Jangan pakai make up gincu, jangan. Eyeshadow, jangan. Undercoat, cat, semua jangan pakai kat muka. Jangan pakai. Pakai gitu, biar muka gitu aja. Lelaki pun jangan berhias, sama juga. Dan tiada biar. Kalau baju tu jangan bunga-bunga. Baju, kalau boleh tampal-tampal ke. Malah disunatkan pakai baju terbalik. Baju terbalik. Terbalikkan baju. Dia kias. Nanti ada kita bahas bab tu. Pakai baju terbalik, pakai kepiah terbalik, selendang terbalik, semua terbalik. Tiada berhias di dalam kain yang dipakai. Akan dia ketika khidmatnya. Di dalam kain yang dipakai akan dia ketika khidmatnya. Dan pakailah pakaian macam mana dia bekerja. Khidmat tu kerja. Kalau dia polis, pakailah baju polis. Kalau dia orang biasa, pakailah baju yang kata tadi tu. Baju biasa yang bukan baju lawa-lawa. Baju yang biasa. Okey. Kalau dia tu askar, datang dengan askar, baju askar. Kalau dia tu pekebun, datang dengan baju kebun dia tu. Yang comot-comot tu. Kalau dia pomen, datang dengan baju pomen yang penuh dengan minyak hitam. Macam tu lah. Dia sebagai apa? Dia nelayan. Pakai baju yang bawahnya. Dia pakai baju lah. Pakai baju khidmat, baju kerja. Kalau kita perhati, hari Jumaat sunat pakai putih. Kan? Masa nak sembahyang Jumaat tu. Hari raya sunat pakai yang baru. Tak kisahlah warna apa pun, janji baru. Hari istisqa sunat pakai pakaian biasa. Pakaian biasa. Biasalah. Biasa pakaian. Kalau nurse datang dengan nurse. Tapi nurse yang cukup syarat lah. Nanti kan dia dah horat pula. Macam tu lah. Datang dengan pakai pakaian dia tu. Khidmatnya. Atau yang dipakaikan dia pada ketika pekerjaannya yang pada rumahnya. Dia kat rumah dia pakai macam ni, macam tu lah. Tak payahlah tukar-tukar baju. Nak tukar baju, tak payah. Pakai macam tu aja. Baju kelawar ni boleh. Baju kelawar ni boleh. Lainlah laki dia tertukar baju dengan bini dia pakai baju kelawar, tak apa lain tu. Kalau perempuan mana boleh pakai baju kelawar. Tak boleh bawa keluar rumah. Tapi ada orang pergi pasar pakai baju kelawar. Ingatkan apa nama ni, kelawar je yang tak nampak siang hari. Rupanya perempuan pun tak nampak. Mana boleh pakai baju kelawar tu? Mana? Sekejap, tengok. Okey, sikit lagi. Dan hendaklah keluar sekalian mereka itu dengan khusyuk hati. Yakni hadir hati mereka itu. Khusyuk tawaduk lah. Jangan jalan macam ni. Jom. Jangan tu jalan. Jalan slow. Macam tu. Nak tunjuk seolah-olah gini lah. Aku pakai buruk-buruk ni. Aku pakai, ya Allah, kami lemah. Seolah gitu lah. Kalau ada kereta, Mercedes. Lepas tu ada kancil, pakai kancil. Kalau ada Honda, ada Wish, ada Myvi, ada kancil, ada motor. Lepas tu ada motor Honda Samah. Yang nak start pun puas nak naik yang Honda Samah. Yang tu. Jangan ambil. Bila nak bawa naik H ni, nak bawa datang H ni? Masa sembahyang biasa. Sembahyang biasa bawa H. Masa sembahyang biasa. Tapi sembahyang istisqa jangan bawa yang tu. Bawa yang paling. Kalau boleh bawa basikal tua tu. Yang masa kita nak kayuh tu, kakak. Sebab rantai dengan sprocket tu pun dah tak apa-apa dah. Yang itu bawa pergi. Ini datang masjid bawa motor je. Lepas tu hujan, tak boleh lah. Tak kisahlah siapa pun. Bawa yang ni. Bawa yang buruk-buruk gitu. Jalan kaki, kalau tak jauh jalan kaki, buat muka lemah. Kita nak berdoa, ya Allah, dhaifnya aku. Tengoklah baju pun terbalik macam orang tak betul. Tengoklah kepiah selendang ridak pun terbalik. Tengoklah kenderaan pun entahlah apa-apa, kami jalan pula macam ni. Ya Allah tu seolah-olah begitu. Nak minta hujan ni, nak biar terasa sungguh. Dah lah tu, dah puasa 3 hari. Mestilah penat. Air pun tak cukup. Air pun tak ada, dah puasa 3 hari, penat. Masuk hari keempat. Lepas tu pula pakai. Jadi macam datang perasaan
Betul-betul datang perasaan macam mengharap. Betul-betul. Dia tak ada belagak kat situ. Datang betul-betul. Dan tetap anggota. Maksud tetap anggota tu jangan melompat tu, melompat sini, berlari situ. Tetap je anggota. Sebagai tanda hadir hati. Dan merendah suaranya. Jangan cakap kuat-kuat. Cakap kuat-kuat ni antara orang yang gembira. Jadi jangan cakap pelan-pelan, bisik. Kenapa? Nak cakap pun tak larat. Seolah-olah gitu. Dan menghinakan dirinya. Hina diri. Akulah salah sebab akulah jadi gini. Akulah yang buat maksiat. Aku. Dengan penuh hatinya. Dengan penuh hatilah. Bukan main-main. Sungguh-sungguh. Dengan takut kepada Allah Ta'ala. Takut dekat Allah Ta'ala. Dan kurangkanlah makan minum tu. Pada 4 hari tu. Buka puasa tu kurangkan. Biar lemah sungguh. Supaya kuat hati tu berserah pada Allah. Kita lagi lemah, kita lagi berserah. Sebab tu bila kita sakit, automatik keluar kat mulut apa? Allah. Automatik. Cuba sakit, tak boleh nak bangun kan? Allah. Tu automatik ingat Allah. Auto. Sebab tu bila Allah bagi sakit, itu tandanya Allah, itulah. Nak bagi ingat lama, mu tak ingat kat aku. Macam tu kot. Jadi bila sakit je, Allah sebut. Saya nak bangun, Allah. Dia main automatik kat mulut jadi Allah. Itu kalau baru sakit sikit-sikit. Kalau dengan 4 hari tak makan banyak, puasa, air tak ada, pakai pula dalam keadaan macam tu, lagilah rasa. Rasa tu dengan harapan Allah turunkan hujan. Menghinakan diri dengan penuh hati dan takut kepada Allah. Dan sunat bawa keluar mereka itu ke padang serta segala orang yang tua-tua. Nanti kata orang tua-tua daripada lelaki dan perempuan. Orang tua-tua ni tua sungguh lah. Lelaki yang tua, yang kena naik kursi roda ke apa, bawa sekali yang mampu lah, yang boleh lah. Jangan membahayakan kesihatan dia lagi pula. Mati kawan tu kan tengah panas pula. Yang boleh lah. Kan? Tua-tua daripada lelaki dan perempuan. Dan segala kanak-kanak. Kanak-kanak pun bawa. Dan jikalau tiada mumayyiz sekalipun. Budak umur 2-3 tahun bawa. Dan maksudnya, ya Allah kau tengoklah kami ramai-ramai ni. Dan segala binatang bawa, lembu, kambing semua. Harimau yang kita bela bawa. Kalau bela harimau lah. Nanti harimau tu pula terekam. Bawa ular kalau bela ular. Bawa ayam, itik apa semua. Bawa. Nak bagi tahu, ya Allah, tengok ni haus semua ni, ya Allah, tolong. Tu maksud dah. Dan tiada dicampur dengan manusia. Tapi jangan campur sekali dengan manusia. Ayam, sebelah tu lembu sembahyang sebelah dia. Lepas tu itik, lepas tu orang balik. Jangan gitu. Campur maksud duduk tepi-tepi. Tempat sembahyang, padang, tepi-tepi tu. Ikat. Semua binatang-binatang ternakan ataupun binatang peliharaan. Perempuan haid pun datang duk. Perempuan haid. Okey, kat situ lah. Dan sembahyang berhenti kat situ. Situ dia punya stesen. Dan sembahyang imam atau naibnya. Dengan mereka itu 2 rakaat. Pemerintah lah jadi imam. PM lah jadi imam. Kena jadi imam. Yang paling atas. Agung jadi imam yang paling atas. Dia akan jadi imam. Nantilah. Akan datang. Berhenti dekat. Dan sembahyang imam dan naibnya. Dan sembahyang imam dan naibnya. Atau naibnya. Atau bukan dan. Atau naibnya. Dan sembahyang imam atau naibnya. Betul ada doa. Panjang lagi ni. Nampak je pendek. Ui, ya Allah, panjang lagi. Sekali lagi. Ada sekali lagi kan? Sekali lagi. Lepas tu masuk bulan. Sekali lagi ke 2 kali? Sekali je lagi. Ya, 8 hari bulan. InsyaAllah kita sambung 8 hari bulan. Betul habis lah. Lepas tu masuk. Lepas tu kita ada pertukaran kitab rasanya. Kan? Sebab nak bawa kitab Tauhid tu dekat Maghrib. Nantilah kita bincang. Jadi kat malam tu tukar. Sebab yang Maghrib semua orang dah beli kitab. Jadi bila dah ada kitab tapi tak ada orang ajar untuk Maghrib. Sebab dah nak khatam dah. Idaman penuntut. Sini, Maghrib. Jadi tukar Tauhid situ sikit. Jadi yang Misbah Munih ni kena bawa ke sana. Habis kita apa? Nanti kita bincang balik. Boleh. Idaman penuntut dia jilid 1 kan? Dia ada jilid 2. Ada jilid macam-macam jilid. Tapi menaikkan Bab munakahat, bab muamalat, bab jenat. Lupa dah. Macam tu lah. Dia ada macam tu lah. Bab muamalat,
Siapa ni, Ustaz Zeki mengajar. Bab yang jilid 2. Jilid satu lagi bab apa tah? Adalah bab-bab lain-lain lah. Tak, jilid 1 hanya ibadah. Jilid yang 2 hanya muamalat. Jilid 3 hanya apa tah? Yang ketiga apa? Menahat yang 3. Yang kedua apa tah? Muamalat. Kedua muamalat. Ketiga munakahat. Keempat tak ada. Tak tahu. Macam tu lah. Jadi kita stop kat situ je. Dia kan tukar yang lain. Ada dah. Bagi dia lah. Tangguh dulu. Tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.